Okay, untuk video kali ni aku nak share some tips and trick macam mana korang boleh jalankan ads, Instagram ads. Kamu. Okay, hello. Untuk video kali ni aku akan share some tips and trick macam mana korang boleh buat Instagram ads dalam Instagram punya application. Okay, so dalam video ni ada 3 perkara yang aku akan terangkan. The first one adalah objektif Instagram punya ads. Kedua adalah aku akan ajar step by step macam mana nak buat Instagram punya ads dalam Instagram punya application. Dan yang terakhir aku akan bagi cheat code macam mana korang boleh utilisekan budget ataupun utilisekan setiap objektif dalam Instagram punya ads. Okay, so jom. Okey, perkara pertama adalah untuk kita mengenali objektif Instagram ads. Okey, so ada 3 objektif yang kita perlu tahu, iaitu bawa orang ke profil kita, kedua adalah bawa orang ke website link, dan ketiga adalah bawa orang ke direct message, iaitu ke DM. Okey, untuk your profile ni dia bersesuaian untuk kita jalankan ads mencari new follower ataupun follower yang kena dengan niche account kita. Okay? Yang kedua adalah ads objektif website link. Okay? Untuk website link ni, kalau kita nak buat ads ni, dia akan automatically letak link yang ada dalam bio Instagram kita. Let's say lah bio Instagram kita tu ada letak website kita, dia akan automatically letak link website kita. Tapi kita boleh edit dia untuk letak link apa-apa yang kita nak. Dekat dalam direct message ni dia ada action button dia, okey, iaitu action button pertama adalah learn more. Itu dia akan automatically letak learn more, tapi kita boleh tukar kepada let's say kita nak shop now ataupun watch more, contact us, book now, dan last sekali adalah sign up. Okey, so dia ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 action menu yang kita boleh gunakan. Okey, dan last sekali adalah direct message ataupun DM. So direct message ni memang straightforward. Dia nak bawa orang terus ke direct message kita. So let's say kita ada buat promo ke apa, dan kita gunakan objektif ni, dan dia akan letak butang bawah gambar kita, iaitu send message. So itu adalah 3 objektif yang ada dekat Instagram punya ads, iaitu bawa orang ke profil kita, kedua adalah website link, dan ketiga adalah direct message. Okey, untuk perkara kedua adalah iaitu tunjuk step by step macam mana kita nak buat Instagram punya ads. So okey, first kita buka Instagram kita. Okey, buka Instagram kita. So this is my Instagram. Okey, untuk buat Instagram ads ni, korang kena convert korang punya account ni ke business ataupun ke creator punya account lah. So macam mana korang nak convert tu adalah korang kena pergi setting dia. Okey, tekan butang 3 ni, cari setting, and then cari account, dan turun ke bawah sekali, dan korang boleh pilih sama ada business account ataupun creator account. Sekarang ni saya dah tukar ke creator account, so ada nampaklah personal account ataupun business account. So untuk jalankan ads kena tukar sama ada business ataupun creator. Okay, selepas kita dah tukar semua tu, barulah ada butang promotion keluar kat sini. Okay, so tekan butang promotion ni. So dalam butang promotion ni ada 3 benda korang akan nampak, iaitu create ataupun choose a post, and last sekali manage. So manage ni kalau ads korang dah berjalan, so kita boleh tengok insight berapa reach kita pergi ataupun berapa orang dah follow kita, semua tu lah. So bila first korang akan nampak create ni bawah tu adalah promote top post. So Instagram dah automatically bagi post yang ada audience tinggi, iaitu engagement ataupun reach ataupun impression yang tinggi untuk kita jalankan ads yang lebih lagi untuk dapatkan audience dan reach kita. Okay, usually aku akan pilih choose a post. Sebab apa? Dekat sini kita boleh tahu mana post yang ikut rules Instagram yang eligible untuk kita jalankan ads. So basically semua post aku boleh jalan ads. Okay, so aku ambil ni aku punya video daily 101 content writing.
So, kat sini lah yang perkara pertama yang aku beritahu iaitu mengenali objektif kita, objektif ads kita. So, ada 3, ada your profile, your website, your direct message. So, your profile ni kalau kita tekan, dia memang terus direct pergi kita punya account, iaitu account kita. Kedua adalah direct message. So, direct message tu macam aku cakap tadi, kalau kita ada link dekat kita punya bio tu, dia akan automatically letak kita punya link tu. Tapi kita boleh edit. So tekan butang edit ni, yang kita tukarlah kita punya link dia. Let's say lah buang ni, ambil lah www.danielaimansyah.com. So dia akan kita boleh tukarlah sini. So lepas kita dah letak link apa yang kita nak letak, kita boleh pilih action button yang mana bersesuaian dengan kita punya link lah. Let's say kita punya link tu adalah untuk orang mengetahui lebih lanjut pasal kita punya produk, kita boleh letak learn more. Ataupun kita punya link ni adalah khusus untuk menjual ataupun ada promo, kita boleh letak shop now. Ataupun link ni adalah untuk tujuan tunjuk video yang lebih panjang ataupun video link YouTube, kita boleh tekan, kita boleh letak watch more. Yang keempat adalah contact us. So untuk contact us ni adalah lebih kurang macam kalau korang nak tahu, kalau korang nak audience korang tahu lebih lanjut pasal korang punya servis, korang boleh letak contact us now. So bila letak contact us now tu, dia akan tekan link tu, dia akan dapatlah dia punya, kita punya landing page ke ataupun apa-apa yang kita letak dekat contact link yang kita letak tu. Yang kelima adalah book now. So book now ni dia bersesuaian untuk kalau kita ada book untuk servis macam servis harta tanah ke ataupun any kind of service yang ada untuk di book kedai makan, book dinner, anything yang ada berkaitan dengan book now, yang berkaitan dengan book lah. Dan yang terakhir adalah sign up. Sign up ni lebih kurang kalau kita ada SaaS punya app ataupun nak orang sign up on kita punya sistem ke apa ke yang ada berkaitan dengan sign up, kita boleh guna dengan sign up punya action button ni. So last sekali adalah direct message. Yang saya cakap tadi, macam aku cakap tadi, direct message ni adalah orang terus pergi direct kita punya DM. So untuk tutorial ni aku akan buat pergi your profile, iaitu nak cari follower baru ataupun niche follower yang kita nak. Next adalah define your audience. Yang ini adalah kita punya kalau kat Facebook ads, dia punya interest lah. Kita nak target audience mana kita nak. So ada 2 perkara yang kita akan nampak bila kita mula-mula buat ads ni, iaitu automatic ataupun create your own. So sekarang ni aku dah ada target audience aku sendiri. So let's say lah kita baru lagi, kita boleh buat ni, create your own. So kat sini kita boleh letak audience. So let's say kita letak audience, target audience that's 5. So untuk location, untuk location ni kita boleh letak regional, iaitu kalau kita nak letak Selangor pun boleh. So dia akan suggest kita, ataupun kita boleh letak local. So local ni dia depends on kita punya location lah. So kita tekan ni your current location. So dia dah boleh tunjuk, dia dah bagi kita location kita sendiri. So kita boleh main radius lah. Dia boleh start dengan 1 km ataupun 30 km terus. So usually aku akan buat 10 km dulu. So potential people akan reach kita punya ads adalah 3 juta. Quite besar. Kita kena kecilkan lagi kita punya audience, iaitu reach kita. So untuk kecilkan adalah dengan bermain 2 benda ni, iaitu interest dan age and gender. So firstly aku akan buat age and gender dulu. Aku akan buat 20 ke 35. Ini apa yang aku selalu buat. Tapi kalau korang nak, dia depends on korang punya target audience juga. Kalau korang punya target audience start dengan 30 dan berakhir dengan 45, tak ada masalah. Dia depends on niche produk kita juga. So my niche adalah dalam lebih kurang umur 20 sampai 35. So usually aku akan biarkan male and female. Tapi kalau korang nak
buang male pun boleh, nak buang female pun boleh, nak main dengan female saja pun boleh, nak main dengan male saja boleh. For me, aku akan buat dua-dua, male and female. So the last part aku akan buat interest. So interest ni usually kalau orang yang tahu setting Facebook ads, diorang akan tahu interest apa yang diorang nak. Okay, usually interest ni adalah niche kita punya brand sendiri. Okay, for my niche adalah I nak cari entrepreneur ataupun small business owner. So aku akan tulis small business owner and entrepreneurship. So dekat situ kita ada total 800,000 orang yang akan dapat kita punya ads ataupun 800,000 reach. So for me, okay, kita tekan done and then kita tekan done and create lah kita punya target audience yang baru. So lepas ni dah tak payah nak create baru ke apa, just tekan je audience yang kita dah create, ataupun kita boleh test a few audience yang kita nak. So lepas kita dah dapat audience kita tekan next, iaitu budget and berapa lama kita nak jalankan ads. Okay, so usually aku akan buat macam ni. Aku akan bermain RM30 setiap hari untuk 6 hari. Okay, kenapa aku buat RM30 dan duration dia 6 hari adalah nanti aku terangkan dia punya sebabnya. Sebab ini kira cheat code kalau korang nak utiliskan betul-betul budget ads ni. Okay, so for now aku akan letak RM30 dan duration 6 hari. Okay, next adalah review. So review ni adalah untuk kita final touch lah. Kira final touch sebelum kita jalankan ads kat Instagram ads ni adalah dia akan tunjuk destination kita, kira objektif kita nak bawa ke mana kita punya ads ni. Kedua, audience kita, dan ketiga, berapa budget and duration kita nak jalankan. Dan last sekali adalah payment lah. So ni payment aku letak aku punya payment card. Dan total dia akan beritahu total ad budget dan tax. So tax lebih kurang 10 sen. So total yang kita kena bayar lebih kurang RM180.10. Okay, so if tak ada apa-apa on kita punya ads tu, dia akan terus keluar macam ni. Kalau ada problem ke apa, dia akan keluar warna merah ke atas tu. Dia akan mengatakan ads cannot be run, bla bla bla, maybe dah langgar polisi ke apa. Okay, selepas tu kita create je promotion ni. So nanti dia akan tulis sini your post in review. So your promotion is in review except delay due to coronavirus. Lebih kurang lah. Dia akan letak beep kat situ. So untuk review punya masa, dia bergantung kepada berapa lama dia punya review, berapa lama bot dia akan review lah. So dia ada few stage. Stage pertama adalah bot Instagram tu akan review. Dan stage kedua adalah human punya stage, iaitu human yang akan review kita punya ads ni adakah boleh dijalankan ataupun tidak boleh dijalankan. Kalau dia tak boleh dijalankan, dia akan terus itu cannot be run ataupun ads don't run. Lebih kurang macam itulah ayat dia. So dekat situ nanti sama ada kalau kita rasa ads kita ni tak ada masalah, kita boleh appeal. Tapi kalau kita rasa ad kita ni ada masalah, contohnya gambar ataupun terlalu banyak typo ke apa, kita kena tukar ad, kita kena tukar post lain untuk dijalankan. Okay, so for now dia masih dalam review lagi. So review dia boleh ambil masa dalam 20 minit, boleh ambil masa dalam 1 jam, dan dia boleh ambil masa sampai esok pagi pun boleh juga. Lebih kurang 24 jam itu. Dia depends on berapa lama bot tu bekerja dan berapa lama dapat pengesahan daripada human. Okay, untuk perkara ketiga ataupun perkara terakhir dalam video ni adalah cheat code. Actually bukan cheat code pun, adalah strategi macam mana aku jalankan ads dekat Instagram. So strategi pertama adalah aku ataupun korang kena kenal pasti siapa interest audience korang. Apa interest audience yang korang nak. Okay,
So kenapa perlu ada interest ni adalah untuk kita target kita punya ads tu. Okay, aku bagi contoh, untuk niche aku ataupun account aku nak jalankan ads yang aku nak ads aku tu nampak dekat orang seperti business owner, entrepreneur, startup company ataupun budak-budak you. So aku kena tahu, okay, untuk business owner aku akan letak interest aku small business owner ataupun small business. Untuk entrepreneur aku akan letak entrepreneurship. Untuk startup company aku akan letak startup company. And maybe aku akan insert sikit founder and CEO. And last kali aku akan letak budak-budak you. Maybe aku akan letak KDU ataupun Sunway University. So itu interest ads yang aku nak Instagram attack untuk yang akan dapat Instagram aku punya ads tu. So sekali lagi aku cakap, kita kena tahu kita punya interest tu, baru kita boleh jalankan ads kita. So kalau kita tak tahu interest audience kita ni, a bit susah untuk kita reach audience yang kita nak. So kena tahulah kita punya audience tu. Okay, yang kedua adalah spending budget on Instagram. Okay, for me usually aku akan buat RM180, bukan RM180, aku akan buat RM30 per day, iaitu daily budget. So duration yang aku akan buat adalah 6 hari. Kenapa aku buat RM30 per day adalah RM30 ni adalah kira medium lah, kira medium yang boleh pergi reach di antara 22,000 ke 49 ke 79 punya reach ataupun orang yang akan dapat kita punya ads. Depends depends on interest kita juga. So kalau korang tengah setting interest tadi, korang akan nampak berapa reach yang boleh pergi. Contohnya ada letak 3 interest, iaitu entrepreneur, small business owner and let's say letak Shopee. So dia punya reach boleh pergi sampai 1.7 million. So itu reach kita. So bila sampai kat budget, let's say budget kita RM30 per day dan duration 6 hari, dia akan kecilkan lagi sebab dia depends on budget juga. So let's say kita letak RM30, dia punya reach boleh pergi daripada 22,000 ke 69,000. Itu hanyalah contoh saja. Dia depends on interest kita juga. Dan yang terakhir adalah kita punya visual. So visual kita tak bolehlah terlalu biasa-biasa dan tak boleh terlalu kreatif sangat. Dia kena patuhi syarat Facebook dan Instagram punya policy on jalankan ads. So nanti dekat bawah description tu aku akan bagi link untuk tengok adakah kita punya visual tu lepas atau tidak. Okay, so kita berada di penghujung video ni dan aku harap apa yang aku explain, apa yang aku tunjuk tadi dapat membantu korang in terms of nak buat Instagram punya ads. So aku recap balik apa yang perlu korang kena ambil titik beratkan lah, iaitu pertama, kenali objektif yang kita nak buat untuk Instagram ads, iaitu ada 3, ke profile, ke website link ataupun ke DM kita. Yang kedua adalah kenali juga apa interest audience kita. So korang kena buat deep research apa audience kita suka, apa ciri-ciri audience kita ni dan sebagainya. Dan ketiga adalah kita punya ads punya budget lah. So starting boleh buat RM6 sehari dan duration boleh buat dalam 2 ke 3 hari. Depends on berapa budget yang kita nak, tapi recommend aku adalah kita buat RM30 untuk 6 hari. So total yang korang akan spend adalah RM180. So maybe reach
dia depends on apa interest yang kita letak dekat kita punya audience tu lah. Bagi tak memeningkan kepala korang in terms of nak deep search apa interest audience korang, aku akan bagi korang free ebook untuk interest audience ni. So aku dah compilekan for kategori macam fashion, kategori macam makanan, ataupun kategori untuk university. Aku dah compilekan. So korang just tinggal copy and paste. So macam mana nak dapatkan free ebook tu adalah aku akan letak link dekat bawah. Korang just tekan link tu dan bagi email. Nanti aku akan emailkan korang ebook tersebut. Okay, so I think that's it. Nantikan video yang lain. Oh, okay, jangan lupa untuk subscribe dan give a like for this video. Thank you.